Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini merupakan siri yang ke-21, siri menghayati doa, yang mana telah kita lalui 20 siri sebelum daripada ini. Mudah-mudahan siri-siri yang sebelum daripada ini benar-benar memberikan manfaat kepada sidang pendengar dan penonton sekalian. Dan saya seperti biasa meminta, memohon kepada yang mengikuti kuliah kita ini untuk berkongsi link ini dengan sahabat-sahabat yang lain di dalam ataupun menerusi media sosial masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi perkara-perkara yang baik untuk difahami ataupun didengar oleh pihak-pihak yang berbagai, insya-Allah. Pada siri yang kali ini kita akan membicarakan lagi tentang doa Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita. Jika semalam kita telah mensyarahkan atau menafsirkan doa yang semua kita hafal, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kali ini insya-Allah kita akan mempelajari makna bagi doa yang semua kita hafal juga, iaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini adalah merupakan doa yang Allah Subhanahu wa taala ajar di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 daripada surah Al-Baqarah, 286 surah Al-Baqarah. Dan kita selalu baca kerana ayat ini ada fadilatnya yang disebut di dalam hadis dan menjadi amalan ataupun wirid kebanyakan daripada kita. Sebelum saya pergi, saya lebih jauh, saya ingin memberikan makna kepada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maksudnya, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau ambil tindakan kepada kami. Yani Rabbana, semalam kita dah syarah makna Rabbana, yani wahai pencipta kami, oh our creator, wahai pencipta kami, wahai yang menguruskan urusan kami, yang mentadbir kami. Itu makna Rabbana yang begitu luas. Sebab itu bila kita sebut perkataan Rabbana, kita menghadirkan maknanya. Rabbana la tu'akhidna, jangan diambil tindakan kepada kami. Don't punish us, jangan diambil tindakan kepada kami. In nasina aw akhtana, jika kami lupa, aw akhtana, atau kami telah melakukan kesilapan. Yani, don't punish us if you forget or we commit an error. Jangan ambil tindakan pada kami jika kami terlupa ataupun kami telah melakukan kesilapan. Ada sambungan doanya, tapi saya nak bahagian ini dulu supaya kita mempelajari doa-doa Al-Quran. Apa pentingnya? Sangat penting. Kerana dengan mendengar doa-doa Al-Quran, dengan banyak mendengar doa Al-Quran, ia akan membentuk di dalam jiwa kita bagaimana tata bahasa, atur perkataan, kehalusan dan kelunakan ungkapan apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menimbulkan kebijaksanaan dalam diri kita, iaitu fiqhud doa. Kita pandai berdoa. Nabi SAW kadang-kadang dia dengar orang doa yang bagus, Nabi puji dia. Bahkan Nabi kadang-kadang menghadiahkan kepadanya hadiah kerana dia pandai untuk berdoa. Kerana Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba yang selalu kita sebut sebagai ini, yang melakukan ilhah, yulih, yakni dia merintih, merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada bahasanya. Kalaulah bercakap dengan orang besar di kalangan manusia pun ada bahasanya. Ini kan pula untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan perantara untuk kita berbicara dengan Tuhan kita Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untuk berbicara ada bahasanya. Kalau orang tu
Sebab tu saya nak buat perbandingan contoh. Kalau orang tu orang kasar, yakni dia tak ada bahasa, dia masuk ke dalam majlis. Kadang-kadang dia cakap tu dia rasa macam okey, kita dengar tak sesuai bahasa dia dalam majlis umpamanya. Kadang-kadang orang bila tak dididik untuk berbahasa, dia cakap dengan orang dan mari pejabat tak sesuai bahasa. Dia kata okey je aku cakap macam tu, tapi sebenarnya tak okey. Ataupun kalau orang yang pernah terlibat dengan urusan istana dan seumpamanya, ada bahasa-bahasa istana. Hatta di kalangan bukan saja orang Melayu, luar daripada Melayu juga ada bahasa bagaimana bercakap dengan pemerintah, bagaimana bercakap dengan ibu bapa, bagaimana bercakap dengan orang yang majikan, bagaimana bercakap dengan kawan. Semuanya ada bahasa. Bagaimana untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang benar Allah itu mendengar semua perkataan hamba-hambanya. Tetapi dia telah mengajar kepada kita adab, kesopanan dan kesantunan, bagaimana nak berbicara dengannya. Maka kita ambil pengajaran daripada doa-doa Al-Quran supaya kita dapat menghayati bagaimana cara untuk berbicara dengan Allah. Bila kita selalu dengar doa Al-Quran, dengan sendirinya nanti apabila kita nak berdoa pada Allah dalam bab-bab yang lain yang mungkin tidak ada contoh ataupun tidak ada ungkapan yang samalah Al-Quran, tapi bahasa kita itu dah teratur. Bahasa kita dah cantik. Sebab apa? Kita dah selalu doa pada Allah, selalu mendengar doa Al-Quran. Dengan itu Allah ajar pada kita kerana dia ingin menerima doa kita. Ada adabnya, ada kesopanannya. Bila kita belajar hal ini, bukan saja doa itu akan mustajab, bahkan ia akan menjadi suatu pengubat jiwa kita. Dengan adab yang baik, perkataan yang baik. Kerana perkataan ni ajaib. Perkataan yang baik ni kita dengar pun Masya Allah. Perkataan yang baik, lembut perasaan kita, lunak jiwa kita, kerana perkataan itu baik. Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ungkapkan perkataan yang baik kepadanya, bukan saja menjadikan doa mustajab, bahkan ia mengubat diri kita sendiri. Ia merahmati, akan menyebabkan Allah mengembalikan rahmat, memberikan rahmat itu kepada diri kita sendiri. Sebab itu dia ajar kepada kita berdoa kepadanya dengan ungkapan-ungkapan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, supaya kita belajar dan kita tahu kalau kita nak berdoa bab-bab yang lain juga, kita follow ataupun kita ikut, kita copy cara bagaimana ataupun kita imitate, kita teladani bagaimana doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Balik kepada doa ni. Dalam doa ni, sebenarnya doa ni berada dalam ayat 286 dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan satu diri, yakni dengan syariat, melainkan dengan tanggungan, melainkan apa yang menjadi wus'aha, yang menjadi keupayaan dia. Laha ma kasabat, bagi diri itu apa yang telah dia lakukan, yakni daripada kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atas diri itu apa yang dia kerjakan, yakni daripada dia tanggung dosa kebaik pahalanya, dan ke atas dirinya yakni dia tanggung kejahatan syar, kejahatan apa yang dia lakukan. Yakni setiap diri akan tanggung dosanya. Tak ada kau tanggung dosa aku, tak ada kau tanggung dosa aku. Setiap orang tanggung dosanya sendiri. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Yang kita tanggung adalah dosa kita sebenarnya. Kalau ada teori kata pak tanggung dosa anak, tak ada pak tanggung. Pak bukan dia tanggung dosa anak, dia tanggung dosa kecuaian dia di dalam mendidik anaknya. Kadang-kadang orang kita ni dia kadang motivasi ataupun penceramah agama yang mungkin tak menghalusi tentang hukum hakam ni, kadang-kadang dia tak tahu nak bezakan di antara hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang dia kata macam hari raya kita esok isteri kena minta
halal daripada suami, makan minum yang dia makan. Sebenarnya dia tak perlu minta halal daripada suami makan minum yang dia makan, kerana itu menjadi kewajipan suami untuk beri padanya. Bahkan suami mesti memohon kemaafan jika sekiranya dia telah mengurangi tanggungjawabnya di dalam memberi nafkah yang agama telah fardu padanya. Macam sebahagian orang kata, ya, ajar pada ibu dia, halalkanlah susu yang aku minum. Why nak sebut halalkan susu yang aku minum? Memang itu menjadi tanggungjawab ibu untuk memberikan minum susu pada anaknya dengan arahan Al-Quran. Ataupun dan dia memang memberi susu pada anaknya, dia tak perlu minta halal daripada ibunya. Yang perlu dia memohon kemaafan di atas kesalahan, kekasaran, kurangnya tanggungjawabnya terhadap ibu bapaknya. Itu yang perlu dia lakukan, bukan yang seperti yang kita sangka. Tapi saya nak sebut ni, kadang-kadang apabila kita kurang faham dalam konteks ini dan kurang faham tentang hukum hakam syarak, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya setiap orang akan tanggung apa yang telah dia lakukan. Kemudian Allah ajar doa. Inilah doa yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu Allah ajar supaya kita berdoa kepadanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika sekiranya kami lupa atau kami telah tersilap. Nanti kita akan sambung doa ni lagi besok, tapi saya nak ambil ungkapan ini. Begitu, Masya Allah, Allah Tuhan yang penyayang. Dia ajar kita. Dia ajar kepada kita adab. Bukan saja disuruh kita berdoa, dia ajar kita macam mana nak berdoa, supaya kita dapat menjadi insan yang baik dalam kehidupan ini. Dia bagi tahu setiap orang tanggung apa yang dia buat. Tapi oleh kerana insan ni lemah, daif, kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tersilap, kadang-kadang bukan lupa, buat-buat lupa. Dia tahu manusia ni, Bani Adam, mesti buat salah. Bapa kita Adam yang dulu duduk di dalam syurga, lagi menyaksikan kejadian-kejadian, berinteraksi langsung dengan Allah Azza wa Jalla, melihat syurga, pun begitu telah melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini, nanti kamu berdua akan termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Kata jangan. Sebab saya selalu ulang, jannah, syurga maksudnya jan ni benda yang dilitupi. Kita banyaknya pokok-pokok di syurga tu. Artinya syurga ni indah dengan taman-taman. Dalam banyak-banyak pokok dalam syurga ni, Allah Jalla wa'ala kata, jangan kamu hampiri pokok ini. Pokok ni, jangan kamu hampiri pokok ni. The only tree you don't take it atau kemakan daripadanya ataupun. Jadi jangan kamu ambil, kamu dengar. You don't come close to this tree. Jangan kamu mari dekat dengan pokok ni. Banyak lagi pokok, tapi macam itulah bapa kita Adam. Pokok tu jugalah yang dia langgar. Dia pergi pada hari ikut-ikut entah berapa juta atau ribu pokok dalam syurga tu. Kenapa duk sibuk yang satu yang dilarang ni? Tapi begitu, fa'azallahum syaitan. Syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Al-Quran tidak seperti Bible ataupun sebahagian yang menyatakan kesalahan lelaki itu berpunca daripada wanita. Tapi Al-Quran kata fa'azallahum syaitan. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Bos Adam dengan Hawa bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Supaya tak dijadikan kesalahan, dosanya semua kerana wanita, tapi tidak ditanggung oleh kedua-dua pihak. Tak apa, bukan itu syarah kita. Apa yang saya nak ceritanya ialah apabila hal ini berlaku, Adam telah dihukum. Kenapa? Kerana dia langgar. Kenapa dia langgar? Sedangkan dia dengar arahan terus daripada Allah. Dia banyak lagi pokok lain. Itu bapa kita Adam
yang telah dilantik oleh Allah menjadi khalifah kemudiannya. Dia buat salah. Dia buat salah. Salah lah tu, kan. Apatah lagi anak-anak Adam macam kita ni tak akan sunyi daripada kesalahan. Allah pencipta kita. Dia tahu tentang kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan dijadikan dalam keadaan dhaif. Dia selalu lupa. Sehingga Nabi SAW kata, wada'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dalam hadis ini melalui jalan yang berbagai-bagai maknanya dengan ia sahih. Iaitu dimaafkan atau ufiya li ummati dalam sebagian riwayat, dimaafkan untuk umatku al-khata'u wan nisyan, tersilap dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa ke atasnya. Allah maafkan. Tapi lupa ni, kata Al-Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, lupa ni ada dua jenis lupa. Satu lupa dalam erti kata bukan tak ingat, tak ikut apa yang kita kata. Macam kita marah ke anak kita, kata, hang ni lupa ke apa yang aku beritahu? Misalnya kan. Maksudnya lupa tu bukan dia tak lupa, tapi maksudnya tak follow apa yang telah dia bagi tahu kepada dia. Macam kita kata macam buat-buat lupa kan. Al-Quran kata fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Pada hari ini kami lupakan mereka seperti mana mereka lupa pada hari pertemuan ini. Yakni Allah, orang akhirat, di akhirat kelak, bukan Allah lupa kerana maksudnya dalam maksud tak ingat, hilang daripada ingatan kerana Maha Suci Tuhan daripada itu. Maksudnya ialah macam tak memperdulikan. Itu bahasanya, tak memperdulikan apa yang Allah jadikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa, yakni tidak memperdulikan. Itu dengan satu makna. Satu makna lagi lupa ialah lupa yang memang lupa, tak ingat. Sehingga kita, umpamanya Allah fardukan kita salat, kita lupa, kita tak ingat. Duk sibuk sampai terlupa. Asar kita tak solat. Jaranglah berlaku dalam manusia, tapi mungkin juga berlaku. Kemudian Allah fardukan satu benda, duk sibuk sampai kita terlupa zakat kita, duk niaga, lupa zakat kita tahun ini. Umpamanya, ataupun terlupa hal-hal, terlupa kita telah nazar untuk buat sesuatu, terlupa untuk kita terlupa. Ini terlupa yang betul-betul kita terlupa. Terlupa bahagian ini dalam hadis tadi dah bagi tahu dah, dimaafkan terlupa yang bahagian ini. Okey. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, dia mempunyai pandangan. Dia kata, ayat doa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam ayat ini merujuk bukan pada terlupa bahagian kedua ni, terlupa yang memang lupa tu. Kata dia kerana lupa bahagian tu tak perlu untuk kepada keampunan Tuhan, ataupun Tuhan memang tak akan ambil tindakan sebab yang tu memang telah dimaafkan daripada asal. Terlupa yang dimaksudkan ini terlupa iaitu kita tak memperdulikan ataupun tidak melaksanakan apa yang kita tahu daripada tanggungjawab ataupun daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terlupa yang dimaksudkan, kata dia. Kerana terlupa inilah yang menyebabkan dosa, dan terlupa inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kita. Wallahu taala alam. Itu adalah pandangan Al-Imam At-Tabari. Tetapi kalau kita lihat kepada keseluruhan, ia merangkumi kedua-dua. Walaupun terlupa bahagian yang kedua tu memang dimaafkan oleh Allah, tapi dari segi adab insan, insan memohon kemaafan di atas terlupanya. Walaupun terlupa itu bukan satu dosa, tapi dia mohon maaf. Macam kita, kadang-kadang kita tak sengaja lalu terkena pada satu orang, kita tak pergi macam tu, kita tak minta maaf. Saya tak sengaja tadi. Itu bukan, dan tak patut orang tu hukum kita benda yang tak sengaja. Mengapa kita minta maaf? Ia adalah adab, kesopanan, kesantunan insan.
sesama insan. Apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka terlupa seperti mana yang dimaksud oleh Imam Tabari, jika dia kata bahagian pertama saja, iaitu terlupa dengan cuai terhadap tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau cuai dengan melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terlupa itu yang kita mohon agar Allah jangan hukum kita. Maksudnya kita ni semua ada salah. Buat dosa tu, buat dosa ni. Kita tahu kita buat dosa, kita minta ampun pada Allah. Kita bukan saja minta ampun, kita minta supaya Allah jangan ambil tindakan pada kita. La tu'akhidna, don't punish us. Don't punish us. Jangan Allah ambil tindakan pada kita. Bukan saja dia ampun kita, kadang-kadang orang ampun, Allah ampun, kadang-kadang Allah ampun. Tapi tindakan Allah ambil. Kita minta supaya Allah jangan ambil tindakan. In nasina au akhtana, ataupun kami tersilap. Tersilap juga seperti Al-Tabari juga menyebut tersilap juga, dia kata dengan pembahagian yang sama. Yang pertama, silap kerana telah melakukan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, iaitu kita buat dengan mana kita tahu silap ni maksud hang buat silap tu, kita kata silap tu khata'. Khata' tu hang buat silap tu maksud silap tu memang sengaja silap lah. Hang buat silap kat aku, kita kata silap. Khata', kita kata hatta dalam bahasa Melayu, silap yang memang disengajakan. Satu lagi ialah silap yang kita dah hasil daripada kejahilan kita. Kita ingat amalan ni betul, rupanya dia sebenarnya tak betul yang selama ni kita buat. Umpamanya kita silap. Sebahagian orang tanya kita, habis tu dia orang duk kata benda tu tak adalah hadis, orang yang buat tu dapat dosa lah. Kita kata dia tidak dapat dosa, sebab dia sangka itu ada dalam hadis Nabi. Tanggungjawab kita bagi tahu benda tu tak ada dalam hadis Nabi umpamanya. Habis tu orang masuk neraka lah. Orang yang amalkan amalan yang tak ada dalam sunnah, yang mereka duk kata sunnah ni. Sebagai orang kan, dia kadang-kadang sebab tu penting untuk memahami agama dengan kejujuran. Ada orang, katalah kita amal satu amalan, sekian lama, berpuluh tahun kita amal. Tiba-tiba kita dapati, rupanya tak betul lah, tak adalah hadis Nabi. Bukan sunnah, bahkan mukhalafah dengan sunnah. Selama ni kita rasa sunnah, kita telah melakukan kesilapan. Tapi kita telah memohon keampunan kepada Allah. Bila kita tahu yang betul, kita betulkan. Yang silap tu, kita minta Allah jangan ambil tindakan pada kita. Bahkan, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka itu orang yang Allah telah tukarkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Apabila kita satu orang bertaubat kepada Allah, mohon maaf pada Allah, yang mana salah-salah daripada amalan ataupun salah daripada perbuatan yang benar-benar salah, Allah tukar ia menjadi amalan saleh, menjadi pahala. Itu rahmat Allah yang luas terhadap hamba-hambanya. Sebab itu maka kita minta, silap yang pertama ialah silap yang memang dosa betul. Silap yang kedua, silap memang silap, yakni silap sengaja buat silap. Silap yang kedua ialah silap disebabkan kita jahil, kita sangka macam ni, rupanya macam ni. Kita sangka boleh qasar, rupanya tak boleh qasar. Kita sangka Nabi buat macam ni, rupanya Nabi buat macam ni. Macam mana ya? Dulu saya buat macam tu. Kita kata silap di atas sangkaan. Ini Allah telah maafkan. Tadi wada'a an ummati al-khata' wan nisyan. Nabi kata telah dimaafkan kepada umatku khata' dan nisyan, yang silap dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang telah dipaksa ke atasnya. Ini adalah merupakan bagi rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Okey, saya nak simpulkan doa. Doa ni ajar apa? Doa ni bukan petua daripada sesiapa. Doa ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ajar kita supaya kita minta kepada Allah jangan hukum kita di atas dosa yang telah kita lakukan. Apatah lagi di atas lupa yang telah kita buat. Di atas kesalahan kita, pelanggaran. Khata' maksudnya kita langgar. Nasi tu, in nasina, mungkin maksudnya kita lupa pada tanggungjawab ataupun melupai tanggungjawab kita. Khata' iaitu kita telah melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kita buat. Allah ajar kita supaya kita minta pada dia supaya dia tak punish kita. Rahmatnya Allah.
Subhanallah. Allah rahmat dia pada kita. Dia ajar kita. Dia ajar, masuk wahai hamba aku, kau minta kat aku. Salah, ikut-ikutnya memang kena ambil tindakan. Macam itulah. Allah ni tak ada siapa yang memfardukan Allah. Maksud pada undang-undangnya, salah, akan diambil tindakan. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Pasal Allah tak bebankan diri melainkan apa yang mampu. Semua syariat yang ada ni, manusia mampu untuk lakukannya. Melainkan ada keadaan tertentu, akan ada keuzuran yang Allah bagikan. Tapi syariat mampu manusia lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap diri itu apa yang dia buat, dia dapat pahala dan dia akan tanggung kesalahan dia. Oh, kita akan tanggung. Wa 'alaiha, Arabnya ala, yakni tanggunglah apa yang kau buat. Dalam keadaan kita mesti takut amaran Allah pada kita, tiba-tiba Allah terus datangkan doa kepada kita. Ajar kita terus doa. Macam mana nak buat ni? Allah kata, ajar kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa atau kami tersilap ataupun kami buat silap. Lupa maksud melupakan ataupun memang terlupa, silap memang sengaja buat silap atau memang tersilap. Minta semua ni ya Allah, jangan ambil tindakan pada kami. Maksud bukan saja minta ampun, janganlah turun bala. Kerana kita buat dosa tadi, tiba-tiba berlakulah bala turun pada kita. Kerana kita buat kesalahan tadi, tiba-tiba berlakulah hukuman Tuhan kepada kita. Kita minta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan tengok Nabi ajak Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini adalah Halim Allah Ta'ala. Allah Maha Santun, penyayang, rahmatnya luas pada kita semua. Jadi dia ajar kita berdoa dan kita pun doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Orang selalu ugut kita, hang buat dosa satgi Tuhan hukum hang. Hang buat dosa satgi Tuhan akan turun bala ke hang. Hang buat dosa satgi kita setiap insan kita mesti takut, dan memang Allah ajar untuk kita takut dengan dosa-dosa kita, menyebabkan Allah hukuman datang pada kita. Kita tak disuruh untuk merasa aman, buat pi dosa tak akan kena apa. Kita tak, memang kita disuruh untuk bimbang dengan dosa kita. Tapi dalam masa yang sama, kita disuruh untuk minta Allah Ta'ala, la tu'akhidna, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesilapan. Alhamdulillah, semoga Allah rahmati kita semua. Dan semua kita ni buat salah. Tak adalah orang yang tak buat salah. Sebesar mana dia pun, dia buat salah. Hanya Allah itu Ghaffar, Ghafur. Dia menutup dosa-dosa kita. Subhanallah. Kita lah mohon kepada antara kita dan dia. Memohon dia tak ambil tindakan pada kita, tutup dosa kita, ampuni kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan setakat itu dulu, dan saya pohon kepada semua yang ada ni untuk kongsi sekali lagi link kita sebelum keluar ni, untuk sama-sama sahabat-sahabat kita yang lain dapat turut mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada yang sidang yang menonton ini. Ramai ada hantar pada saya macam-macam suplemen untuk mendengar suara saya tak ni. Alhamdulillah, sebagainya sangat baik. Saya pun dapat menerai, mencuba berbagai-bagai insya-Allah benda-benda yang baik juga, rezeki Allah Ta'ala bagi daripada tuan-tuan. Dan terima kasih. Suara saya pun alhamdulillah nampak okey. Terima kasih banyak. Semoga Allah rahmati kita semua. Dan insya-Allah nanti kita bertemu lagi insya-Allah pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Malam ni ada forum saya dengan Dr. Ruzaimi. Mungkin boleh ikuti live di Facebook.
di Facebook saya dan juga ataupun di PMT ataupun di Suara Sunnah.